Okay, hopefully korang boleh dengar ni. Tak dengar beritahu cikgu. Kita nak tengok macam mana bintang itu dilahirkan dan bintang itu mati. Bintang tu macam manusia, dilahirkan dan dimati. Jadi kita bincang lebih lanjut. Sebelum tu tengok dulu video kakak ni. Orang kan, macam mana kiamat tu akan berlaku nanti. Kat Quran dah tulis, dah describe lah macam mana keadaan waktu kiamat tu. Tapi pernah korang fikir tak, okey, apa insiden-insiden yang boleh menyebabkan kiamat ni berlaku? Ada tak antara korang pernah terfikir sebab matahari mati? Matahari ni dia center untuk kita punya planetary system. Dialah yang mengeluarkan energi kepada kita. Dialah yang menjadi sumber kehidupan kita. Pernah terfikir tak, kalau matahari mati, apa jadi pada kita? Matahari ni dia sejenis bintang. Dia dilahirkan bila ada kumpulan-kumpulan barang dekat angkasa lepas ni bercantum dan lama-lama dia jadi bintang lah. Bila ada nuclear fusion berlaku, keluarkan energi-energi yang tertentu. Terlahirnya matahari ni disebabkan oleh kumpulan-kumpulan batu, habuk-habuk, meteor yang ada dekat angkasa lepas ni berkumpul dan ada graviti dia yang tersendiri. Berlakulah nuclear fusion dekat dalam tu disebabkan pressure yang sangat tinggi dekat dalam core. So bila nuclear fusion ni berhenti, matahari kita dikatakan waktu tu dying lah. Dia dah tak ada sumber kehidupan dah. Ciri-ciri yang ada dekat matahari ni, kehidupan matahari sekarang ni sebagai satu bintang, selepas ni akan fasa menjadi red giant. Dia mengembang sebab ketumpatan dia kurang. Ketumpatan dia kurang sebab kat dalam tu dah tak ada lah benda-benda yang high power ni berlaku. So dia mengembang, lepas tu lama-lama dia jadi kuncup. Dia jadi kuncup sebab semua energi dah habis, dah dikeluarkan dah. Bila dia kuncup, itu yang dinamakan white dwarf. So daripada sini, apa-apa bintang yang menjadi white dwarf ada dua haluan lah. Bila dia menjadi white dwarf, dia dah berhenti mengeluarkan cahaya, dia berhenti mengeluarkan haba. Bermaksud dia jadi satu bintang yang sangat sejuk. Sama ada dia stay jadi bintang yang sangat sejuk ni, white dwarf ni, ataupun selepas tu disebabkan fenomena-fenomena lain dia menjadi supernova. Dan bila satu bintang ni dah berlaku, dah lalui fasa menjadi supernova, dia akan menjadi black hole. Tapi sebab matahari kita ni, disebabkan ciri-ciri matahari kita ni, saintis mengatakan the last stage of our sun is white dwarf lah. Apa efeknya pada kita bila matahari kita menjadi white dwarf? Kita akan kehilangan sumber cahaya, kita akan kehilangan sumber haba. Bumi ni akan jadi sangat sejuk, bumi ni akan gelap. Takkan ada waktu siang lagi pada waktu ni. Saintis ada buat calculation lah berdasarkan bila diorang tenung matahari tu, okay, dia dapat anggarkan berapa sebenarnya umur matahari kita. Dan daripada situ juga dia boleh anggarkan berapa lama lagi matahari kita nak maintain sebagai satu bintang yang hidup. Sebelum matahari kita nak bertukar menjadi red giant, mengambil masa berbilion-bilion tahun lagi lah. Kalau nak kata kiamat terjadi disebabkan kematian matahari, dia punya chances tu sangat low lah. So apa yang kita faham tu berdasarkan apa knowledge yang kita ada sekarang lah. Boleh jadi je 10-20 tahun akan datang, saintis kita ada knowledge yang baru, menjadikan calculation baru berdasarkan pemerhatian ke atas matahari kita. Mungkin dia kata, oh tak, matahari kita cuma tinggal 10-20 tahun je untuk hidup. Kita tahu sekarang ni ada banyak sangat aktiviti yang ada dekat matahari tu. So macam lalu orang tengok kata, oh ada solar flare. Lepas tu solar flare ni yang bermaksud macam daripada core keluar satu macam volcano lah. Lepas tu volcano tu diabsorb oleh tempat-tempat lain dekat dalam matahari tu sendiri. Sekarang ni masih banyak lagi aktiviti solar flare ni yang berlaku, menunjukkan yang nuclear fusion tu masih aktif lagi lah. Bila solar flare tu dah kita dah tak nampak sangat, maksudnya matahari kita dah nak dying lah kot. Matahari ni dia punya tenaga dia sendiri kan. Tenaga tu dia keluarkan kepada planet-planet lain yang mengelilingi dia ni dalam bentuk cahaya dan haba. Lagi dekat sesuatu planet tu dengan matahari, lagi banyaklah energi yang dia dapat. Tapi bila makin jauh, makin kurang cahaya dan haba yang kita planet tu dapat. So dikatakan kita punya keberadaan planet kita ni paling ideal sekali lah. Kalau measure kat Pluto tu ada je tenaga cahaya dan haba tu sampai, tapi sangat-sangat sikit lah. So itulah guys ceritanya. Okay, so untuk ini pun sama, kita ada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. So juga akan fokus pada bahasa Melayu. Seperti itu. Okay, nampak tak ada gambaran sikit video tu? Mungkin ada yang tak faham, mungkin ada yang faham. Zaki faham tak video tu? Ke blur-blur sikit? Blur-blur sikit. Okay, blur-blur sikit. Jom kita tengok
So kita belajar macam mana bintang ini dilahirkan dan bintang ini akan mati guys. So kenapa kita cerita pasal bintang? Kerana matahari kita juga adalah sebuah bintang. Jadi matahari kita juga dilahirkan dan suatu hari nanti matahari kita juga akan mati seperti mana kita manusia ni mati. Okey, boleh. So kita nak bincang hari ni adalah mengenai bintang and galaxy. Stars and galaxy in the universe. Okey, so kita tengok dulu apakah itu galaksi. Korang mesti dah belajar masa darjah 6 dahulu apa itu galaksi. Galaksi kita ada 3 yang popular. Sebenarnya banyak lagi, cuma kita belajar 3 sahaja. Okey, yang pertama nampak tak ada 3 bentuk kan? Jadi kita buat yang atas tu sikit. Yang atas ni dia cakap apa ni? Dia kata galaksi adalah himpunan. Himpunan ni maksudnya kumpul lah, berkumpul-kumpul lah kan. Himpunan jasad yang terdiri daripada apa? Daripada jutaan bintang. Jutaan bintang. Millions of star. Millions of star. Jutaan bintang yang ada. Bukan bintang sahaja, malahan ada juga debu-debu. Okey. Debu-debu ataupun kita boleh panggil sebagai dust, debu-debu. Dust particle. Jadi dalam kita punya galaksi ni nampak yang berkilat bersinar tu adalah bintang-bintang dan juga sekitarnya ada banyak debu-debu, termasuklah meteor dan sebagainya. Jadi kita nampak terang ni kan? Terang tu sebab kita ada banyak bintang. Okey. Sebelum tu cukup cerita sikit. Mungkin apa itu galaksi? Mungkin korang bela-bela lah pula. Okey, kita cerita pasal galaksi Bima Sakti. Okey, galaksi Bima Sakti bentuk dia adalah seperti ini. Bentuk Bima Sakti kita seperti ini. Tapi kita nampak cahaya macam ni kan? Tapi sebenarnya dia ada tangan-tangan dia. Sebab dia berpusing macam ni. Okey? So, Bima Sakti ni bintang-bintang dan planet-planet berpusing ikut arah lawan jam. Macam pusingan Kaabah tu lah. Okey, so agak-agaknya dia berpusing kepada siapa? Siapa dekat tengah ni? Siapa tahu? Dia pusing, dia tawaf kepada siapa yang tengah tu? Zaki tahu tak apa yang dia berpusing sekarang? Kat tengah tu ada apa? Dekat tengah-tengah ni ada apa ni? Siapa tahu? Cuba komen sikit, siapa tahu? Okey, tak tahu. Milky Way ni lah. Ni lah Bima Sakti kita ni. Ni lah Milky Way, Zaki. Milky Way tu Bima Sakti lah, sama je. Milky Way tu Bima Sakti sama je. Okey, Bima Sakti tu adalah Bima Sakti tu bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris Milky Way. Ni lah galaksi Milky Way kita. Jadi kita punya stars, kita punya planet yang lain lah kan. Yang tengah-tengah tu adalah black hole guys. Lohong hitam. Okay, faham tak? Jadi kita punya galaksi Milky Way dia berpusing mengelilingi black hole. Apa itu black hole? Black hole ni adalah satu bintang yang sangat besar dan telah mati. Bintang-bintang yang sangat besar. Dia tak semua bintang. Bintang yang sangat besar dia mati, dia akan menjadi black hole. Kalau bintang yang kecil mati tak jadi black hole. Kalau black hole pun sangat kecil lah, tak power. Jadi bermaksud bintang black hole ni memang suatu ketika dulu dia adalah satu bintang yang sangat besar guys. Jadi bila dia mati, dia menjadi black hole, jadi dia akan absorb semua cahaya. Maksudnya cahaya cuba keliling dia lah. Maksudnya bintang-bintang lain akan keliling dia. Okey, sampai sini okey? Boleh follow cikgu? Ni adalah galaksi Bima Sakti. Sampai sini boleh follow cikgu tak?
Boleh Okey, persoalan dia, dekat manakah bumi? Okey, bumi dan juga kita panggil sistem suria, solar system, berada salah satu tangan dia. Kat sinilah. Jadi, kita punya matahari mungkin berada kat sini. So, kita adanya bumi, adanya Marikh, adanya Pluto. Ini namanya sistem suria. Okey, solar system. Okey, faham tak sekarang? Alamak, lagging pula. Tapi keluar tak? Tulisannya keluar tak, Zaki? Dah okey dah. Dah keluar dah. Dah okey dah, okey. So, awak bayangkan kita punya matahari ni, kita punya sistem suria ni berada dalam bima sakti yang besar ni. Faham tak? Jadi kita sekarang ni berada dalam bima sakti. Dalam bima sakti tu banyak sistem lain. Cuma kita berada dalam sistem suria. Okey. Jadi sistem suria kita dah besar ni guys. Sistem suria ni ada matahari, ada bumi, ada Pluto, kan? Ada Marikh. Tapi kita punya bima sakti tu lagi besar. Berbilion-bilion kali besar. Dan bima sakti kita ni, matahari ni kira satu bintang baru. Satu bintang kan? Okey, dekat bima sakti ni berbilion-bilion bintang kita ada. Berbilion-bilion stars. Sebab tu dia terang, sebab ada banyak gila star. Jadi kita ni salah satu star yang ada dekat bima sakti. Okey, soalan kat sini guys. Aku nak tanya dulu sebelum kita pergi lebih lanjut. Korang dah nampak dah apa itu galaksi? Dah nampak dah? Okey. So, kita ada sistem suria, matahari, bumi. Sistem suria berada dalam satu galaksi namanya bima sakti. Okey. Kalau kita zoom jauh lagi, ada tak galaksi-galaksi lain? Ada lagi. Kita ada pelbagai galaksi lain lagi. Andromeda. Kita ada galaksi Messier. Faham tak? Kita ada galaksi Ursa. Kita ada lagi berbilion-bilion galaksi-galaksi yang lain. Besar tak kita punya ruang angkasa kita? Ya, besar sangat-sangat. Okey. Jadi, kita sekarang ni yang kita naik ke angkasa tu, kapal angkasa kita baru boleh tembus dekat sini baru. Itu pun belum sampai lagi nak keluar. Sikit baru kapal angkasa kita bergerak. Jauh lagi nak menuju ke ruang bima sakti. Apatah lagi nak pergi ke galaksi lain. Okey, dah nampak dah sikit macam mana fungsi bima sakti dengan bumi kita. Okey, clear? Nak tanya apa tak? Cikgu akan tanya tu dulu, barulah seronok nak cerita pasal galaksi ni, jenis-jenis galaksi. Okey, clear okey, now jadi galaksi ni wujud dalam bentuk-bentuk tertentu. Dia ada 3 bentuk. Yang pertama, kita ada bentuk berpilin. Bentuk berpilin, iaitu spherical. Sekejap, hilang pula. Kita ada spiral, berpiling. Okey, yang kedua, kita ada berbentuk elips. Bentuk elips, bentuk bujur. Elliptical. Bentuk dia bujur sikit. Yang ini, yang berpilih ni bentuk ada tangan. Okey. Dan yang ketiga namanya bentuk yang tidak seragam.
Bentuk yang tidak seragam, iaitu irregular. Bentuk yang tidak seragam. Okey, sampai sini. Boleh So, kita duduk kat mana sekarang ni? Kita duduk dekat kita punya Milky Way ataupun Bima Sakti. Duduk dekat mana? Duduk dekat bawah ni. Ini namanya adalah Milky Way. So, kita punya Bima Sakti duduk kat sini. Dan satu lagi, kita ada kawan kita bentuk yang sama, iaitu Andromeda. Galaksi Andromeda. Pernah dengar tak Galaksi Andromeda? Biasanya dekat-dekat Star Wars ke, cerita-cerita angkasa selalu sebutlah Galaksi Andromeda. Pernah dengar? Zaki tak pernah dengar? Alamak. Okey, ni dah kena dengar lah. Jadi, bentuk berpilih ni dalam buku teks ada dua yang korang kena ingat, iaitu Milky Way, Bima Sakti, dan satu lagi Andromeda. Andromeda bahasa Inggeris, bahasa Melayu sama je. Bentuknya berpiling. Okey. Sampai sini okey? Ada persoalan? Okey, kita pergi pula dalam bentuk ellipse. So, ellipse ni apa yang kita ada? Yang pertama, kita ada galaksi namanya Ursa Major. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris sama. Dan satu lagi kita ada Messier. Kita ada Messier Messier 87. Ini berbentuk ellipse. Bentuk ellipse tu maksudnya dia bentuk bulat dia macam telur sikit. Tengah-tengah tu ada black hole dia lah. Jadi setiap galaksi tu akan ada black hole dia tersendiri. Okey. Dan satu lagi adalah yang irregular. Bentuk tak tetap. Tak ada bentuk. Bentuk tak tetap ni pun kita bagi dua contoh. Yang pertama namanya Magellan. Kita ada Magellan. Okay, Magellan ni ada dua jenis. Satu Magellan kecil. Satu lagi Magellan besar. Jadi korang akan sebutlah Magellan kecil, Magellan besar. Small Magellan. Satu lagi adalah dia besar sikit, kita panggil large Magellan. Okey, itu saja. Jadi secara ringkas, kita punya galaksi ada 3 jenis, iaitu spiral, ellipse dan juga irregular. Okey, boleh. Okey, lupa nak beritahu tadi. Sistem suria kita terletak kat mana? Dekat Milky Way. Bima Sakti. Okey. Kita tengok dulu yang pertama adalah Milky Way. Okey. So Milky Way ni adalah tempat yang kita tinggal sekarang ni lah. So kita pun tanyalah, Bima Sakti adalah satu galaksi. The Milky Way is a Bima Sakti yang macam mana ni? Bima Sakti adalah berpilin. Bima Sakti berpilin ataupun dalam bahasa Inggeris adalah spherical lah, spiral. Yang bentuknya macam mana? Bentuknya sederhana. Sederhana medium. Sederhana ni medium. Dia tak besar sangat. Sederhana je bentuknya. Okey, bentuk sederhana. Okey, jadi kita punya sistem suria ataupun solar system kita ni berada di dalam inilah. Berada di dalam kita punya tangan dia kan, salah satu tangan. Kita panggil
pinggir. Berada dekat salah satu pinggir, ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil edge. Maksudnya kita ni berada salah satu tangan dia ataupun salah satu pinggir dia. Okey. Jadi Bima Sakti terdiri daripada lebih kurang 200 bilion bintang. Okey. Bintang ya, ataupun star. Dan juga matahari, iaitu sun. So ada 200 bilion bintang dan juga matahari. Banyak tak guys? Ui, banyak. 200 bilion. Kita hanya satu je matahari. Ada lagi banyak lagi bintang-bintang yang lain. Mungkin bintang-bintang yang lain pun ada juga penghuni dia. Mungkin ada penghuni dia, Allahu a'lam. Tak jumpa lagi lah buat sama sekarang. So far yang ada manusia sahaja dekat bumi. Okay, now kita nak belajar macam mana bintang dilahirkan. Okay, macam mana bintang dilahirkan. Dia macam kita lah kan, bintang dilahirkan. Macam manusia lah, bintang juga dilahirkan. Okay. So, asalnya bintang ni adalah berasal daripada debu-debu, dust, hidrogen dan juga helium. Tu asalnya. Masa dia debu ni, kita tak nampak lagi dia bentuk bintang. Dan kita tak tahu lagi dia nak jadi bintang macam mana. And then bintang ni, kalau dia jadi, kemungkinan dia akan jadi bintang sederhana, atau mungkin dia jadi bintang besar, ataupun dia mungkin menjadi bintang super besar, large star. Tak tahu lagi. Dia bergantung kepada banyak mana debu dan hidrogen dia serap. Okey, jadi ada 3 jenis bintang. Bintang sederhana, bintang besar dan bintang super besar. Okey, sampai sini korang okey? Boleh follow? Okey, boleh follow Tak boleh follow, beritahu cikgu. Okey. Bintang dilahirkan daripada mana? Bintang dilahirkan daripada mana? Siapa tahu namanya? Bintang dilahirkan daripada ni. Kepulan-kepulan debu ni namanya adalah nebula. Pernah dengar tak namanya nebula? Pernah dengar tak? Nebula tu adalah kira baby bintang lah. Ni. Ni. Macam habuk-habuk. Dia macam sperma lah kononnya kan. Dia bintang dilahirkan daripada nebula. Nebula ni apa pula? Nebula ni adalah awan yang besar. Awan besar. A large cloud. Okey. Yang terdiri, consisting of debu ataupun dust, daripada debu-debu dan juga partikel-partikel. Dari gas-gas seperti hidrogen dan helium. Okey. Itulah nebula. Kira ingat nebula tu macam baby dia. Okey, sekarang so gas-gas dan zarah debu tadi daripada nebula tu ditarik. Tiba-tiba ada satu graviti yang sangat kuat guys. Dia muncul sendiri. Jadi kat sini ada daya tarikan graviti. Tiba-tiba ada satu strong. Kita ada satu strong gravitational. Ada satu tarikan yang sangat kuat menarik debu-debu ni. Ya. Tuhan ciptakan macam tu. Yang kuat lalu membentuk apa?
membentuk satu gumpalan. Satu gumpalan. Gumpalan bahasa Inggeris namanya adalah globe. Globe yang dipanggil sebagai teras ataupun dalam bahasa Inggeris namanya core. Okey, seterusnya. Apabila suhu dan tekanan dalam teras menjadi terlalu tinggi, sebab dia tarik, ada hidrogen, jadi tekanannya terlalu tinggi menyebabkan tindak balas nuklear berlaku. Tindak balas nuklear. Ya. Okay, dalam bahasa Inggeris namanya nuclear reaction. Nuclear reaction berlaku. Nuklear ni macam bom atom tu lah. Jadi gas hidrogen ditukarkan kepada helium. Maka banyaklah tenaga dibebaskan. Tenaga apa ni? Tenaga cahaya. Banyak tenaga lah, energi heat energy dan cahaya. Tenaga cahaya. Light. Dibebas. Sebab itulah kita nampak bersinar-sinar ya. Sebab banyak tenaga dan banyak tenaga cahaya juga dibebaskan. Jadi teras itu, iaitu core, menyinar dan satu bintang dilahirkan. Satu bintang stars dilahirkan. Maka bintang yang dilahirkan ini dikenali sebagai bintang muda. Sebagai bintang muda, iaitu namanya protostar. Bintang muda namanya protostar. Bintang muda ini, protostar ini, akan terus berkembang, dia expand, menjadi sama ada bintang sederhana, average star, bintang sederhana, okay, ataupun bintang sederhana ni seperti apa? Seperti matahari. Matahari ni bintang sederhana. Bintang sederhana seperti matahari. Okey. Ataupun seperti massive star. Massive star ni adalah bintang super besar. Besar dan juga super besar. Super besar ni adalah large lah. So kita ada 3 bintang sama ada dia jadi bintang sederhana, bintang besar dan juga bintang super besar. Jadi yang itu bergantung kepada baby itulah, nebula tu sendirilah, banyak mana habuk dan debu yang dikumpul. Okey, sampai di sini. Korang nak tanya apa-apa tak pasal kelahiran bintang ni guys? Ada apa-apa nak tanya? Boleh. Sampai sini boleh clear tak? Adam okey Adam? Alif okey? Cik Syifa kita pun okey? Cik Umairah okey? Okey, jom. Kita masuk lagi. Bintang dah lahir, kenalah mati. Jadi sebenarnya dah banyak dah bintang mati ya. Jadi kita punya matahari pun coming soon lah. Tapi jutaan-jutaan tahun lagi lah, lambat lagi kot. Kematian bintang, haba yang banyak dijanakan dan memanaskan lapisan bintang. So haba banyak di sekelilingnya. Iaitu bintang yang paling luar. Yang paling luar, yang outer dia. Bintang yang paling luar. Yang paling luar ni dia adalah outermost layer. Ya? Memanaskan. Ni adalah heat up. Lapisan bintang outer layer. So akibatnya apa jadi?
Akibatnya adalah hidrogen dalam lapisan ini mula terbakar. Burn. Mula terbakar. The burn. Menyebabkan bintang itu akan berkembang. Mengembang. Expand. Akan expand. Pada peringkat ini, bintang berwarna merah, red. Dan disebut sebagai red giant. Disebut sebagai red giant. Red giant itu sebenarnya adalah raksasa merah. Raksasa merah. Ni sebelum dia matilah, dia akan jadi raksasa merah. Nanti aku cerita lagi. Ini baru nota dia. Nanti kita cerita lagi. Okey, dah habis Cikgu teruskan lagi. Okey. Jika awak lihat di sini, ini adalah bintang bersaiz sederhana. Bintang bersaiz sederhana ni, kalau dia nak mati, dia akan menjadi raksasa merah dahulu. Dia menjadi raksasa merah, iaitu red giant. Okey, lepas dia jadi red giant, dia akan menjadi kerdil putih, iaitu white dwarf. White dwarf. White dwarf ni adalah kerdil putih. Kerdil putih ni bintang dah mati dah. Jadi inilah bintang mati ni. Dia mati, dia menjadi bintang kerdil. Kecil aja. Sinaran ni pun macam malap-malap aja. White dwarf. Jadi bintangnya saiz ni menjadi makin kecil lah. Okey, ini adalah kematian untuk bintang sederhana. Okey, bintang besar pula, kalau dia mati, mula-mula dia akan jadi red giant. Okey, selepas jadi red giant, dia semakin berkembang sekejap. Maksudnya mungkin jutaan tahun juga, jadi besar. Dia jadi super giant. Super raksasa, super giant. Lepas super giant, dia menjadi supernova. Okey, kalau sederhana, supernova tak ada ya. Supernova tak ada, dia cepat mati. Jadi kita ni adalah bintang sederhana. Kita kat sini je. Matahari kan. Matahari ni bintang sederhana. Jadi matahari kita tak jadi supernova lah. Okey, jadi supernova. Supernova ni dia macam meletup. Dia meletup jadi supernova. So letupan tu pun mungkin makan beberapa bilion tahun ataupun milion tahun. Dia menjadi bintang neutron. Bintang neutron ni dah matilah. Jadi bintang besar, mayat dia akan jadi bintang neutron. Bintang sederhana, mayatnya akan jadi bintang kerdil, white dwarf. Okey, sampai sini guys. Nak komen apa tak? Antara bintang sederhana dengan bintang besar, large star. Nota-nota kita isi nanti. Okay, cikgu nak cerita secara keseluruhan dulu, boleh? Okey, sekarang kita nak masuk pula bintang yang paling besar, iaitu bintang super besar ataupun super large star. Okey, bintang super besar macam mana dia mati? Sama macam dekat atas, iaitu menjadi red giant, super giant, supernova, letup, cuma final dia akan menjadi black hole. Jadi dia punya mayat dia akan menjadi black hole. Black tu hole nanti dia akan absorb lah semua cahaya, semua debu yang datang tempat dia akan absorb. Jadi matahari kita kemungkinan tak boleh jadi black hole sebab matahari kita sederhana je. Jadi nak jadi black hole ni, bintang tu kena betul-betul besar. Baru boleh jadi black hole. Okey, sampai di sini. Nak tanya apa, guys? Perbandingan 3 ni okey tak? Clear tak, guys? Boleh terima dengan bagus? Boleh. Boleh ya? Okey, now.
So, kita pun buatlah cerita dia sikit. Jadi, jika bintang raksasa merah tidak begitu besar, ni red giant ni. Kalau tak besar sangat, dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan kerdil putih. Kerdil putih lah, ataupun kita panggil sebagai white dwarf. White dwarf. Okey. Sekiranya bintang raksasa merah sangat besar, red giant is big, bintang ini dia akan terbakar ataupun meletup. Dia akan meletup dengan cepat. Dia akan apa ni? Dia akan mengecut. Mengecut ni contract lah. Bahasa Inggeris kan. Contract dengan cepat, iaitu quickly. Mengecut dengan quickly. Dan menghasilkan satu letupan, explosion, yang dikenali sebagai supernova. Supernova ni lah. Okay. So, bila supernova dihasilkan, akibatnya yang berlaku, yang ada adalah bintang neutron yang terhasil. Neutron star. Terhasillah bintang neutron. Ataupun dalam bahasa Inggeris namanya neutron star akan dihasilkan. Okey, kita pergi bintang yang paling besar pula. So, bintang yang paling besar, letupan supernovanya akan membentuk lohong hitam. Inilah lohong hitam kan? Lohong hitam ataupun namanya adalah black hole. Korang pernah nampak black hole? Memang susah nak nampak sebab dia warna hitam. Susah nak nampak. Memang tak nampak pun. So, apa tu black hole? Lohong hitam ni merupakan ruang yang tidak boleh sebarang bahan lah. Sebarang bahan lah. Tidak membolehkan sebarang cahaya pun tak boleh. Sebarang cahaya ataupun light. Sebarang cahaya tidak terlepas daripadanya. Tak boleh terlepas daripadanya. Black hole ni memang kuat. Apa-apa bahan pun daripada lohong hitam. Kalau lalu kat situ pun kita akan ditarik masuk ke dalam. Jadi dekat lohong hitam tu teorinya tak ada masa. Masa tak ada, tak tahu. Mungkin kita keraslah kat sana, tak boleh gerak, tak ada masa terhenti. Dia teori dorang lah. Teori dorang dalam black hole tu kalau masuk dekat tu masa kita terhenti. Sekarang kita ada masa kan? Masa bergerak. Kalau masa bergerak, kita boleh bergerak lah tangan kita. Kalau masa tak bergerak, macam mana kita nak bergerak? Masa terhenti. Mungkin kita hidup, tapi kita terhenti dah kejap. Keluar daripada black hole, hidup balik. Mungkin macam tu lah maksud dia. Tapi tak ada orang masuk lagi, tak tahulah dalam tu ada apa. Okay, now kita nak masuk pula perbandingan antara bumi dan alam semesta. Kita nak bandingkan bumi kita ni. Jadi di alam semesta ni, saiz bumi lebih kecil daripada sebutir habuk. Betul? Kita nampak pasir tu kan? Itulah seolah-olah macam bumi kita berbanding dengan alam kita yang kita tinggal. Kecil sangat. Kesian kat kita. Bumi kita macam habuk aja. Okey, so apakah ciri-ciri bintang? Characteristic of star. Terdapat 5 ciri bintang
Iaitu yang pertama adalah kita tengok warna dia. Warna ataupun color. Yang kedua tengok suhu ataupun temperature. Yang ketiga kita tengok saiz dia. Yang keempat tengok kecerahan. Kecerahan ni brightness. Yang kelima adalah jarak. Tak muak lah guys. Jarak ataupun distance. Jarak ataupun distance. So ada 5 lah ya. Kita ada warna, suhu, saiz, kecerahan, jarak. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cukup 5. Sebab itu daripada jauh, mereka dah boleh agak bintang ini berapakah suhu dia. Sebab apa? Sebab dia boleh melihat warna tu. Korang rasa matahari warna apakah yang paling tinggi suhu dia? Cuba korang komen sikit. Dalam banyak-banyak ni kan? Dalam banyak-banyak ni korang tengok warna-warna bintang ni ataupun warna-warna matahari ni, warna apa yang paling tinggi sekali? Mukrikan tu warna biru. Betul. Matahari yang paling tinggi adalah warna biru, guys. Matahari paling tinggi adalah warna biru. Ni. Jadi kalau kita tengok bintang tersebut, warna putih ni warna putih. Tapi kalau warna biru tu paling tinggi cahaya, suhu dia. Okey, kita mulakan dengan yang mula-mula dulu ya. Kita mulakan dengan yang pertama dahulu. Pertama tu warna apa tu? Yang pertama ni warna merah. Red. Merah ni kalau ikut dia di bawah 3500 Kelvin. Okey. Yang kedua adalah warna orange tu. Warna jingga. Jingga orange. So suhunya antara 3500 sehingga 6000 Kelvin. Okey, seterusnya adalah kuning. Okey, yellow. Yellownya suhunya berapa? Awak rasa agak 6000 hingga ke 6000. Ini 5000 guys, sorry. Ini 5 Ini 5. 5 ke 6000. Salah sikit. 5 ke 6000 Kelvin. So warna putih. Warna putih. Dia tak panggil putih sebab ada warna kuning-kuning sikit kan. Dia panggil putih kekuningan. Putih kekuningan. Putih kekuningan bahasa Melayu, bahasa Inggeris apa? Yellow. Yellowish. Yellowish white. Ni ya. Yellowish white. Okey, yang inilah berapa suhu dia? Antara 6000 hinggalah ke 7500 Kelvin. Okey, seterusnya yang ini ni baru dia panggil warna putih. Ini warna putih lah. Ini adalah white. Warna putih ni tinggi juga suhunya, 7500 hingga berapa? Hingga 11000 Kelvin. Tinggi tu, kalau kena sikit pun dah meninggal lah kita. Kan? Okey, seterusnya adalah dia biru putih. Biru putih. Biru keputihan lah. Biru putih ni dalam bahasa Melayu kita boleh kata bluish lah. Bluish white. Okay, bluish white. So suhu dia berapa? 11. Okay, 11,000 hingga 25,000 Kelvin. Besar tu.
Dan yang terakhir adalah warna biru, iaitu blue lah. Blue ni memang melebihi 25,000 ke atas, tak tahu. Tapi memang lebih. Mungkin ada lagi lebih panas. Jadi kalau dia teropong je, dia nampak macam warna biru tu, dia boleh agak dah. Oh, biru ni mesti lebih 25,000 Kelvin. Okey, boleh? Jadi kat sini kita boleh simpulkan bahawa bintang yang berwarna biru ni suhunya akan makin tinggilah, increase. Okey. Manakala biru yang ke arah merah dia semakin rendah ataupun decrease. Macam tu. Okey, lagi. Saiz bintang. Bintang yang mempunyai saiz berlainan. Yang pertama kita ada sangat besar. Very big star. Sangat besar yang warna merah. Sangat besar tu namanya apa? Super raksasa. Super raksasa. Super raksasa. Super giant lah. Okey, super giant. Maksudnya mula-mula tu memang bintang dia besar. Okey, yang kedua namanya adalah saiz besar sahaja, iaitu raksasa. Ataupun kita panggil giant je lah. Okey, giant ni kecil sikit. Alamak, tak cantik pula. Giant ni kecil sikit. Okey, yang keterusnya adalah bintang kerdil. Bintang kerdil tu yang mati tu. White dwarf tadi. So, bintang kerdil ni kecil sikit. So, ada 3 jenis bintang. Dia akan malap aja. Okey, tu pasal saiz. Okey, lagi kita cerita pasal kecerahan sekali dengan jarak, ya. Jadi kecerahan bintang bergantung kepada saiz, jarak dari bumi dan suhu permukaan bintang tersebut. Bintang yang paling cerah di langit ialah bintang apa paling cerah di langit? Siapa tahu? Bintang apakah yang paling cerah di langit? Dia bukan bintang paling besar. Ada lagi bintang paling besar, tapi dia paling terang di langit. Ada 2 bintang yang paling terang di langit. Okey, siapa nak cuba teka? Apakah bintang tersebut? Adam tak ada idea ya? Okey, bintang yang paling terang so far sehingga sekarang ni yang paling jumpa adalah Sirius. Dia warna putih juga, putih kebiruan. Dan satu lagi adalah Rigel. Itu adalah bintang yang paling besar sehingga sekarang. Alpha Centauri tak. Sirius dengan Rigel. Korang rasa bintang paling besar berapa saiz matahari? Korang pernah tengok ke belum? Bintang yang paling besar. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok ya? Bintang paling besar ya? Kejap je aku cari. Ada tak? Kejap ya aku cari. Kalau ada, korang boleh tengok lah ya. Mudah-mudahan ada. Kejap aku cari Kalau ada, kita boleh tengok.
Kita start balik. Okay, ni bintang-bintang. Termasuk planet lah, termasuk planet. Mercury, Titan, ini Marikh, ini Venus, bumi kita, Kepler, okey, Neptune 50,000, Uranus 51,000 kilometer, Saturn, Jupiter, besar sikit Jupiter. Ini adalah matahari. Matahari kita kecil je guys, sederhana. Ini Sirius, tadi cikgu cakap Sirius yang paling terang. Tengok ni, berkali ganda daripada matahari. Besar dia. Okey, ni black hole. Aldra. Okey, ada lagi besar guys. Okey, tengok berkali ganda besar tu. Korang rasa lepas ni ada lagi besar tak? Blue Hypergiant Star. Piston Star namanya. Kecil je kita matahari kat bawah tu. Okey, Antares ada lagi besar. Canis Majoris 2 bilion kilometer. UY Scuti 2.4. Yang ini 3 bilion. Ada lagi besar tak? Ada lagi yang paling besar, nampak tak? Apa tu? Ini adalah black hole. Black hole yang paling besar yang pernah dijumpai lah. Tapi jauh daripada bumi. Ni black hole lagi, paling besar lagi. Lepas black hole ada lagi Nebula Helix. Ni baru nak dilahirkan. Baby dia. Ni dah masuk galaksi dah ni. Ni dah masuk galaksi yang lain. Okey, macam mana korang rasa? Besar tak bumi kita ni? Macam mana? Okey. Apa pendapat korang? Besar kan? 2,000 kali ganda daripada matahari kita pun ada. Hebat tak? Hebat. Okey. Kita ada bumi sikit lagi guys. Boleh juga habiskan bumi lagi tak? Sikit lagi bumi tu. Pasal fosil. Boleh? Okey, pasal matahari ada siapa-siapa nak tanya lagi tak pasal matahari? Pasal matahari, kalau ikut dah habis, ada siapa-siapa nak tanya tak? Kita nak buat fosil sikit lah. Sebab tadi kita ada sedikit fosil yang tertinggal kan. Apa itu fosil? Nak tahu juga. Zaki tak ada soalan pasal matahari okay, kalau aku tanya apakah baby kepada matahari? Okey. Apa jawapan korang? Apakah baby kepada matahari? Nebula, betul. Nebula ni terbentuk daripada apa? Nebula is formed from debu, dust, betul, dengan helium dan juga hidrogen. Bagus. So, ada berapa jenis star kah yang kita belajar tadi? Ada berapa star?
Yang kita belajar ni 3 je. Saiz. Kita 3 je kan. Kita sederhana, besar dan super besar. 3 lah kita belajar. Tapi kalau bilangan million lah. Million. Okay. Black hole terhasil daripada bintang mana? Black hole terhasil daripada bintang apa? Super besar, betul. Super besar, ya. Super massive, betul Zaki. Jadi matahari kita tak boleh jadi black hole. Kalau jadi pun dia tak power lah. Dia kurang power. Okay, now kita nak masuk pasal fosil. Sedikit nanti korang yang bahasa Inggeris tu di LP korang tengok sini sama je. Ni bahasa Inggeris punya. Okay, fosil ni apa ni? Form 1 yang tadi kita belajar tadi. Sikit lagi yang belum habis. Yang pagi tadi lah kita buat kan. Kita nak habiskan sikit. Okey, apa itu fosil? Fosil ni sebenarnya adalah merupakan bahan bumi seperti tumbuhan. Biasanya benda-benda hidup lah. Seperti tumbuhan. Apa ni, plant. So, apa lagi guys korang rasa? Plant lagi? Mungkin haiwan, ya, animal. Lagi apa lagi? Serangga, insect. Okey. Yang mana? Yang terbenam. Terbenam ataupun tertimbus lah. Lama sangat ni tertimbus ni. Okey. Berjuta-juta tahun. Submerge. Tertanam ya. Yang tenggelam, yang tertanam dalam air tu tenggelam lah kan. Yang untuk jangka masa yang sangat-sangat panjang. Bukan sikit lah, bukan sekejap lah. Memang panjang. Memang lama sangat. Okey, apakah kepentingan fosil ni? Kenapa ahli geologi kan, dia cari juga fosil-fosil macam ni? Apakah tujuan dia sebenarnya? Kalau tak cari tak boleh ke? Boleh juga. Tapi dia nak cari informasi. Rekod fosil ni memberikan kita maklumat. Memberi kita maklumat, iaitu information. Mengenai apa? Mengenai hidupan sebelum kita lah. Sebelum kita ada apa kan? Tentang cara spesies haiwan dan tumbuhan di bumi, dia akan berubah. Kita berubah kan? Haiwan berubah. Berubah mengikut masa. Dia akan evolve. Evolve ni maksudnya dia berubah bentuk. Over million of years. Untuk beberapa juta tahun dia berubah. Sehinggalah kita sekarang ni. Dulu kita manusia mungkin lain Rekod fosil juga memberikan kita pasal maklumat tentang ataupun information tentang spesies yang telah hilang. Contohnya dinosaur dah hilang. Kalau tak tahu. Extinct. Kalau tak tahu kan, dinosaur pernah pupus. Jadi kita dapat fosil tu tahu, oh rupanya dinosaur pernah wujud dulu. Sebab jumpa tulang, jumpa tapak kaki. Jadi kita pernah menjumpai mereka ni pernah wujud suatu ketika dahulu. Okey, now kita nak masuk sedikit sumber air. Okey, sumber. Sikit lagi dengan 2 page. InsyaAllah lah sempat lah ya. Okey. Okey, air dan permukaan di bawah tanah. Tahukah korang bahawa di bawah tanah juga ada air? Di bawah tanah pun ada air guys. Okey, sebelum kita cerita ni, kita cerita sikit ni. Macam mana terhasilnya petroleum. Kan? Petroleum dan juga arang batu. Okey, kita cerita dulu baru kita buat nota. Okey, ni adalah arang batu. Okey, arang batu ni coal lah, coal. Jadi asalnya dia adalah daripada tumbuh-tumbuhan. Mungkin tumbuh-tumbuhan masa tu sangat banyak. Kan, macam hutan lebat lah. Jadi
bayangkan berjutaan-jutaan tahun. Mungkin million tahun lepas lah mati. Lepas mati tu tengok tak, selepas bertahun sisa ni tertimbus menjadi lumpur. Lepas tu tertimbus lagi di bawah tekanan pressure pressure and temperature, high temperature. Jadi daripada tumbuhan, fosil tumbuhan bertukar perlahan-lahan menjadi into coal, iaitu arang batu. Okey, arang batu ni kalau kita biarkan, arang batu untuk apa? Untuk kita ambil dan kita buat menjalankan kepala lokomotif, kepala kereta api dululah. Sekarang ni kita guna lagi tak? Kita guna untuk menghasilkan elektrik. Dekat Perak. Kalau korang belajar geografi adalah kan. Arang batu ni kalau kita biarkan lagi untuk million tahun akan datang lagi, dia bertukar menjadi diamond. Jadi diamond tu sebenarnya adalah abang kepada arang batu. Cuma nak dapatkan diamond tu lagi lama lah nak tunggu. Faham tak? Begitu. Okey, now kita nak masuk pula macam mana kejadian petroleum dan juga gas asli. Natural gas. Okey, mereka banyak ni petroleum tak semestinya dalam laut. Kalau dekat negeri Arab, dekat padang pasir pun ada petroleum. Maksudnya dekat situ dulu pernah ada haiwan yang tinggal lah. Okey, ni asalnya dulu banyak fosil-fosil terperangkap. Mungkin pada masa ni manusia pun mungkin baru nak ada ke kan. Jadi fosil terperangkap dan tertimbus. Ni dekat daratan, ini dekat laut. Tertimbus dan tertimbus dengan batu-batu tanah-tanah yang berlapis-lapis ni memakan masa jutaan tahun. Okey, so di bawah lapisan batu yang tebal sehinggalah terbentuk rupa macam ni. Dan dekat tengah-tengah ni ada satu ruang petroleum dan gas asli. Gas dekat atas guys. Gas dekat atas, dekat bawah tu petroleum. Sebab gas ni ringan. Jadi bawah yang putih ni cikgu buat ni, ini adalah petroleum. Yang atas ni adalah gas asli. Jadi gas asli dengan petroleum ni duduk dekat-dekat lah. Okey. Cuma gas asli masa dia sedut pun dalam bentuk cecair juga. Cuma dia lebih ringan dekat atas. Cecair, dia sedut. Okey, boleh Jadi terbentuklah arang batu dan juga petroleum. Begitulah ceritanya. Okey, jadi kita buatlah nota sikit Tak ada nota lah korang dah faham kan? Tak ada nota lah, tak cukup masa pula. Okey, kita pergi yang bawah pula. Okey, kat bawah ni namanya adalah proses hydrothermal. Ingat, bila sebut hydro ni adalah air. Thermal ni adalah macam suhu lah. Haba-haba. Thermal ni macam haba. Jadi, air yang ada haba. Air panas lah, air panas. So, air kolam ini dipanaskan. Dipanaskan oleh siapa? Siapa yang panaskan dia? Dipanaskan oleh haba daripada bumi. Haba daripada bumi. Jadi heat from the earth. Okay, secara semula jadi hal ini dikenali sebagai hydrothermal process. Inilah sebagai proses hydrothermal. Okey, jadi bila terhasilnya air kolam panas ni, siapa yang pernah mandi air kolam panas? Ada tak kat sini yang pernah mandi air kolam panas? Siapa kat sini? Zaki pernah mandi tak air kolam panas? Tak pernah ya? Oh, tak pernah mandi ya?
Cikgu pernah mandi dekat, tak silap cikgu dekat Melaka sekali Lepas tu dekat Bentong sekali. Oh, Mukri pernah ya? Mukri mandi kat mana? Oh, Zaki tak pernah. Mukri mandi kat Melaka juga? Ke Langkawi? Kawan-kawan lain pernah tak mandi kat air panas? Air panas ni tak ingatlah panas sangat. Dia kena bawah lah 50. Kan melecur pula kan. Dia taklah mendidih. Dia panas lah rasa. Kalau ada sakit-sakit kulit tu biasanya insya-Allah lah boleh sembuh sebab dia akan matikan mikrob-mikrob pada kulit. Panau ke kurap. Okey So ni adalah air panas. So macam mana kolam air panas ni kat Perak So boleh tak kita guna dia untuk menghasilkan tenaga? Jawapannya adalah boleh. Okey, air panas ni kat atas ni nampak tak ada air? So air ni sebenarnya bawah tanah tau. Air ni bawah tanah kita ada banyak air. Air bukan air masin, air tawar. Jadi kebetulan dekat bawah dekat air bawah tanah ni, kebetulan kat bawahnya tu ada magma. Ada magma. Jadi magma tu dekat sangat dengan air ni. Kalau dia semakin dekat, dia menggelegak lah. Kalau menggelegak tu janganlah mandi, panas sangat tu. Maksudnya dia punya magma ni memang dekat betul dengan air tersebut. Okey. So bila panas, air tu akan jadi kolam. Ni kolam ni, kita boleh mandi. Mungkin kolam dia mungkin adalah besar macam tu kot. Kat sini ke. Tapi kalau kita boleh korek dia dan naik ke atas, kita boleh menghasilkan steam. Steam tu air yang panas. Ni kalau macam ni, air betul-betul panas ni. Air betul-betul panas boleh. Jadi steam ni nanti dia digunakan untuk menghasilkan elektrik. Macam mana dia hasilkan elektrik? Dia akan memusingkan turbine. Turbine tu katalah bulat kat sini. Turbine tu macam roda lah kononnya kan. Jadi roda tu dipusingkan disebabkan panas tu. Jadi roda ni berpusing akan menjanakan elektrik. Macam seolah-olah macam dynamo. Dynamo yang besar. Korang kalau bawa basikal, korang perasan tak ada dynamo? Basikal lama-lama lah, basikal baru tak ada dynamo. Korang pernah tahu ke dynamo? Ke tak pernah dengar? Ke ini first time? First time dengar dynamo? Okey, boleh Jadi kita nak menghasilkan tenaga elektrik ni banyak. Dari arang batu boleh. Dari air terjun boleh. Dari steam pun boleh. Ada banyak sebenarnya cara untuk kita dapatkan tenaga elektrik. Okey dah, settle. Okey, yang terakhir kita tengok kesan dan kesan buruk. Kesan buruk daripada aktiviti manusia ini. So, apakah kesan buruk dia? Apakah kesan buruk dia? Yang pertama, apabila kita nak buat sesuatu tempat untuk elektrik, kita akan membuat penyahutanan. Deforestation. Maksudnya tebang pokok-pokok. Yelah sebab kita nak buat empangan baru kan. Okey. Lagi buat apa lagi? Kita buat pertanian. Bila nak buat pertanian pun kita terpaksa kena tebang pokok juga. Sebab nak tanam pokok kelapa sawit yang baru. Tebang pokok. Begitu juga industrial. Perindustrian. Kita kena tebang pokok juga. Okay, kenapa tebang pokok? Sebab nak membina kilang-kilang baru. Yang ketiga, pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka ni contohnya kita kat rumah lah. Kalau bakar sikit-sikit tu boleh je. Ni kalau bakar banyak-banyak. Longgok besar-besar, kita bakar banyak-banyak. Open burning. Jadi itu pun akan merosak persekitaran kita guys. Okey lagi. Aktiviti manusia yang tidak dirancang. Okey. Jadi kalau kita tak rancang semua-semua ni, apakah kesan dia? Yang pertama, kita akan merosakkan persekitaran dengan menghasilkan hakisan tanah, erosion. Korang kena bezakan antara erosion dengan tanah runtuh.
Pernah tengok tanah runtuh kan? Aku cerita sikit. Erosion korang tahu ke? Hakisan tahu Hakisan? Ke ada yang tak tahu? Cikgu cerita lah ya. Okey, katakanlah bukit. Kita ada pokok. Okey, pokok. Okey, cikgu dah pernah cerita ke ni? Okey, pokok ni namanya adalah tutup bumi. Macam tu. Okey, pokok kan? Jadi pokok ni, kalau ada air hujan, nampak tak? Air hujan tu akan kena pada pokok ni. Jadi bila kena pada pokok, maka tak berlakulah hakisan. Jadi hakisan tak berlaku, erosion. Sebab hujan kena pokok. Katakanlah kalau pokok tebang. Pokok tebang boleh jadi. Tengok tak, hujan akan kena pada tanah. Hujan kena pada tanah menyebabkan tanah ni akan terhakis. Faham tak guys? Berlakulah hakisan erosion. Jadi caranya memang kena tanam pokok ataupun sekurang-kurangnya tanam rumput. Supaya rumput ni pun kalau hujan kena pada rumput. Okey, faham tak sekarang? Kenapa kita perlu tanam dekat bukit-bukit? Ini namanya hakisan. Kalau landslide, tanah runtuh lain sikit. Tanah runtuh tu dia macam ni. Okey, dekat kita punya bukit-bukit ni, kita ada namanya batuan keras dan juga batuan lembut. Okey, kalau dekat batu ni biasanya ada satu lorong sebagai batuan lembut. Jadi lorong ni biasanya dilalui oleh air hujan. Jadi bila air hujan dekat atas tu kan, dia tak boleh mengalir ke bawah. Dia cubalah cari jalan melalui lorong-lorong batu yang lembut. Lama kelamaan berpuluh-puluh tahun ataupun beratus tahun, kita pun pokok pun tebang. Bila hujan lebat saja jatuh, semua tanah ni akan runtuh. Berlakulah landslide. Tanah runtuh. Jadi, tanah runtuh dengan hakisan ni berbeza. Okey, sekarang ni okey tak? Dah faham dah antara tanah runtuh dengan hakisan? Boleh? Macam itulah ceritanya. Okey, berbalik pada sini balik. Okey, banjir kilat. Banjir kilat ni macam mana berlaku? Siapa tahu macam mana banjir kilat berlaku? Flash flood. Flash flood macam mana berlaku? Bagus, longkang tersumbat. Flash flood ni adalah banjir dalam keadaan sangat cepat. Sangat cepat banjir dia dan dalam masa sama sangat cepat surut. Disebabkan oleh longkang tersumbat. Biasanya kat KL lah. KL kan ada longkang banyak. Lepas tu kita pun manusia ramai buang-buang sampah. Bila hujan sejam dah naik. Habis tenggelam kereta-kereta. Lepas tu setengah jam suruh balik. Kereta dah rosak. Itu namanya banjir kilat. Okey, kepupusan flora dan fauna ni memanglah pencemaran air udara pun sama. Yang kedua adalah pemanasan global. Okey, pemanasan global ni macam mana? Global warming. Perlu juga explain tak? Korang tahu tak global warming? Adakah yang tak tahu? Perlu juga explain sikit. Ni global warming ni korang akan pakai sampai SPM. Pemanasan global. Cikgu cerita sikit pemanasan global ya. Cikgu dah banyak kali cerita ni. Takut ada kawan-kawan kita yang tak dapat lagi. Okey, ni bumi kita. Kita punya Earth. Dan ni kita punya matahari. Okey, matahari kita ada lapisan ozon kita kan. Lapisan atmosfera. Okey, nanti kita punya cahaya matahari ni mula-mula dia akan pantulkan kepada bumi. Bumi akan serap. Bumi akan serap. Kenapa dia serap? Untuk maintain temperature bumi. Okey, sebahagiannya akan dipantulkan keluar angkasa. Sebahagiannya akan diserap oleh gas-gas rumah hijau. Gas-gas rumah hijau. Rumah hijau ni greenhouse. Apakah gas rumah hijau?
Contohnya carbon dioxide, karbon dioksida dan juga metana. Jadi yang ini akan serap balik bila dipantulkan, sebahagian tu kat luar dipantulkan, sebahagian lagi diserap balik oleh gas rumah hijau. Gas rumah hijau ni lah yang menyebabkan bumi kita menjadi semakin panas. Lagi banyak karbon dioksida dengan metana, semakin panaslah bumi kita. Faham tak? Jadi dia panas secara global. Sebab tu namanya pemanasan global. Jadi cara dia macam mana? Memang kena kurangkan penghasilan karbon dioksida. Maksudnya bukan kita bernafas. Kita bernafas ni satu hal kan. Kita bernafas sikit je. Yang paling banyak kenderaan, kilang. Okey, metana ni apa? Metana ni adalah hasil daripada penternakan. Penternakan haiwan. Contohnya lembu, kambing, dia punya najis dia tu. Najis dia boleh menghasilkan metana. Gas dia tu. Najis manusia pun hasil juga. Manusia tak ramai yang tak ramai lah, tak seramai binatang yang diternak kan. Kambing, lembu kan banyak kita ternak. Jadi makin banyak ternak, makin banyak metana dibebaskan. Jadi ini menambahkan lagi pemanasan global berlaku. Itulah sedikit mengenai pemanasan global. Okay, faham tak guys? Nak tanya apa tak sampai sini? So far so good.